Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada awak semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, pada hari ini kita akan sambung kewajipan solat dengan sempurna, iaitu di bawah tajuk perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi hari ini cikgu akan terangkan pada awak semua, dan kita akan berbincang tentang beberapa permasalahan yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Ada 12 perkara yang boleh membatalkan solat. Cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama, kita tengok. Okey. Perkara pertama dalam perkara yang boleh membatalkan solat, yang pertama ialah berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Okey. Maksud berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja berturut-turut atau lebih, 3 kali berturut-turut atau lebih, ialah tiba-tiba kan kita solat, tiba-tiba kita tergatal, kita pun garuk dengan keadaan melebihi 3 kali, maka batal solat kita. Okey, yang seterusnya, yang kedua, kita tengok perkara yang batalkan solat yang kedua ialah anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan solat yang seterusnya ialah berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja ni, tiba-tiba kita pun dengan kawan kita cakap, kita pun menyampur, ataupun tiba-tiba buat apa tu, macam tu. Jadi kita bercakap. Bila kita berkata-kata, maka batallah solat kita. Okey, kemudian yang ketiga ialah meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun ni maksudnya, okey, kita terlupa. Tiba-tiba kita terlupa baca Al-Fatihah, kita terlupa akad takbiratul ihram, kita terlupa memberi salam yang pertama, perkara-perkara rukun 13 perkara rukun tu kita lupa, maka batallah solat kita. Okey, perkara yang keempat yang boleh membatalkan solat ialah terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Okey, terkena najis. Tiba-tiba masa kita solat tu, kita tak perasan ada najis, ada tahi cicak, ataupun dekat tempat kita solat, ataupun dekat pakaian kita ada darah. Okey, darah daripada kesan daripada luka-luka pada badan kita atau bugis yang terdapat pada badan kita, maka batallah solat kita. Okey, seterusnya kita lihat yang kelima. Perkara yang seterusnya, perkara yang membatalkan solat yang kelima ialah terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat dengan sengaja ni, kita memang sengaja pakai kain. Kita tahu dah kain tu kalau kita pakai nanti nampak kaki kita. Tapi kita pakai juga kain tu walaupun kain tu nampak kaki kita, ataupun kita tak pakai tudung tapi kita tak pakai scarf, rambut kita nampak. Kita tahu bahawa kalau kita tak pakai scarf, rambut kita boleh nampak. Jadi situasi itu menyebabkan solat kita terbatal. Okey, katakanlah tiba-tiba awak solat, kipas terlalu kuat, tiba-tiba aurat awak terbuka, itu tanpa sengaja, jadi sah tak solat kita? Maka sah solat kita. Kita tengok perkara yang keenam dalam perkara yang membatalkan solat ialah makan atau minum dengan sengaja. Contohnya makan atau minum dengan sengaja tu macam mana? Contohnya kita sebelum kita nak solat tu kita makan, lepas tu kita berkumur-kumur, lepas tu ada kesan tinggalan makanan yang ada kat celah-celah gigi kita tu, kita pun rasa kita kunyah semula, dan kita masa kita solat tu kita kunyah, ataupun kita makan telan kan. Bila kita telan tu maksudnya terbatal lah, sebab kita tak boleh makan dan minum ketika solat. Okay, seterusnya perkara yang ketujuh dalam perkara yang membatalkan solat ialah ketawa hingga terkeluar suara. Kalau kita senyum, boleh tak kita senyum? Senyum tu kalau boleh kita elakkan lah sebenarnya. Dan kalau boleh tiba-tiba kita ketawa, bunyi perkataan tu kan pun tak boleh. Ketawa sampai bergegar tubuh badan kita dan mengeluarkan suara. Tu batal buat solat kita. Okey, seterusnya perkara yang ke-9 dalam perkara yang membatalkan solat ialah hilang ingatan kerana gila. Okey, tiba-tiba kita terlupa pula sebab kita gila, kita terlupa, kita kurang waras masa tu, terlupa ingatan.
Ini tak termasuklah terlupa berapa bilangan rakaat. Itu sebenarnya dalam keadaan kita leka dalam solat. Seterusnya kita lihat perkara yang seterusnya ialah perkara yang boleh membatalkan solat yang seterusnya ialah berpaling dari arah kiblat. Kita tahu bahawa syarat wajib solat ialah kita kena menghadap kiblat. Tiba-tiba kita berpaling. Kita tengok orang bercakap-cakap, kita pun berpaling. Maksudnya kiblat kita patutnya lurus ke depan, tapi kita bertoleh ke kanan ataupun toleh ke kiri, maka batallah solat kita. Okey, seterusnya kita lihat perkara yang membatalkan solat seterusnya ialah berubah niat, ubah waktu atau jenis solat. Tiba-tiba kita nak solat Zuhur, tapi kita tengok masa tu waktu sepatutnya waktu malam. Waktu malam patutnya solat apa? Solat Maghrib ataupun solat Isyak. Kita berkira-kira, aku ni solat apa? Lepas tu tukar solat kita dalam keadaan kita dah solat. Jadi kita patutnya berhenti, kemudian kita ambil niat yang baru. Tapi kalau kita meneruskan solat kita dalam keadaan kita berteka-teki, maka kita ubah je solat kita tu, tak payah angkat takbir dan sebagainya, maka solat kita menjadi batal. Dan perkara kita lihat yang seterusnya, perkara yang membatalkan solat yang seterusnya ialah berhadas kecil atau besar. Kadang-kadang kita terkentut, keluar angin, kentut kan. Ataupun tiba-tiba tercirit masa solat pun batal solat kita. Okey. Dan seterusnya ialah perkara yang membatalkan solat seterusnya ialah murtad. Murtad ialah keluar daripada agama Islam. Tengah solat tu kita patut aku nak tukar, nak keluarlah agama Islam, nak ni tak boleh. Okey. Kemudian itu adalah 12 perkara yang membatalkan solat. Kat sini cikgu akan bincangkan beberapa situasi. Adakah sah solat seseorang itu jika sekiranya situasi ini berlaku ke atas dalam kita melaksanakan solat kita. Yang pertama, Aina menjawab soalan salam tetamu yang datang ke rumah dia. Sah tak solat dalam solat? Maka tak sah. Menggaru-garukan kepala dia selebih 3 kali. Sah tak? Tak sah. Siti menelan air liurnya yang bercampur dengan makanan. Sah ke tidak? Maka jawapannya tidak sah. Okey, itu sahaja perkara-perkara yang membatalkan solat. Cikgu harap awak jelas dengan penerangan ni. Semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa, cikgu ada sediakan satu set Google Form dan cikgu harap awak boleh menjawab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.